Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya nak berkongsi um, tentang taun ataupun wabak yang pernah berlaku bukan zaman Nabi tetapi lebih kurang 7 tahun lepas kewafatan Nabi SAW. Dan wabak penyakit ni seperti yang kita sedang hadapi. Ramai orang yang dijangkiti wabak ni, ramai juga yang mati. Wabak ini sendiri kan, wabak Amwas ni, namanya Amwas, nama tempat yang berada dekat dengan Jerusalem, Palestin. Adanya wabak ini menyebabkan ada perubahan course of history, maknanya sejarah mengambil satu jalan lain. Tetapi kita pun tak tahu apa jalan betul sejarah kan. Cumanya kalau dalam bahasa kita lah, bahasa manusianya, kalau tidak jadi tahun ini, maka taklah terjadi apa yang terjadi dalam sejarah. Contohnya, kalaulah tahun ini tidak berlaku, maka Muawiyah bin Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan yang famous tu, jadi Muawiyah takkan ada kuasa di area Syam, Palestin, Syria dan lain-lain. Kerana yang berkuasa sebenarnya sebelum itu ialah abangnya, Yazid bin Abu Sufyan. Tetapi Yazid mati dalam tahun ni, dalam wabak ini, yang menyebabkan adiknya menggantikan tempat abangnya. Dan bila adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan tempat abangnya menjadi orang besar di Syam lah, Syria, Palestin, dia jadi orang besar selama 20 tahun. Dia jadi macam menteri besar dekat sana. Bermula zaman Umar tu, disebabkan adanya wabak ni, dan lepas 20 tahun menjadi gubernur yang sangat dihormati, sangat disayangi oleh orang Syam, timbullah isu kematian Osman. Jadi atas sebab membela kematian Osman, Muawiyah akan cuba untuk menuntut bela di atas kematian Osman yang juga Banu Umayyah, daripada keturunan yang sama. Disebabkan adanya usaha dari Muawiyah ini, akhirnya mereka berperang. Muawiyah berperang dengan Ali dalam satu perang yang dinamakan Perang Siffin. Dan lepas itu Ali akan lepas perang tu, walaupun bukan dalam perang tu, beberapa tahun lepas tu Ali akan menemui ajalnya, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam. Dan kekuasaan ataupun khalifah, kerusi khalifah tu akan jatuh ke tangan Hasan. Dan apabila melihat kuatnya Muawiyah, Hasan akan serahkan sahaja kuasa ini kepada Muawiyah, dan Muawiyah pula yang jadi khalifah. Dan dia akan jadi khalifah selama 20 tahun lagi. Pada tahun 60 Hijrah barulah Muawiyah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi selama 40 tahun dia akan berkuasa sebagai orang yang sangat berkuasa. Jadi nama dia takkan boleh dipadam dari sejarah, walaupun ada golongan yang sangat tak suka dengan Muawiyah. Tetapi inilah realitinya. Dia seorang tokoh, satu nama yang tak boleh dipadam lah kiranya. Jadi pada saya, bermulanya wabak inilah Muawiyah jadi orang penting. Kalau kita lihat daripada segi lain pula, tahun ini akan terkena lebih kurang tahun 18 Hijrah. Dan satu lagi sejarah yang mungkin berubah, kalaulah tahun ini tak berlaku, ialah Turki mungkin sudah ditawan. Ataupun sebahagian dari Turki, dipanggil Anatolia, dari bawah ni. Jadi sebenarnya bila dah menang dalam perang Yarmouk, Yarmouk ni kira perang menentang East Rome ataupun Byzantine, Rome Timur. Rome Timur ialah Jordan, Syria, Palestin, dan kemudian sampai ke atas sikit, sampai ke Konstantinopel yang kita panggil Istanbul sekarang. Ini semua dipanggil Rome Timur. Jadi apabila orang Islam berjaya untuk tolak line
kuasaan itu, ini isu politik, ini isu ketenteraan, ini bukanlah isu agama semata-mata, kerana untuk menjadi orang yang berkuasa dan selamat, kita sewaktu itulah 1400 tahun dulu, garis sempadan perlu ditolak sejauh mungkin. Kita kena berkuasa sekuat mungkin supaya kita tidak dibuli oleh kuasa besar lain. Jadi garis ini sudah ditolak sampai ke Anatolia, dan waktu itu yang berkuasa di area Palestin, Syria ni ialah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, iaitu seorang sahabat Nabi. Jadi Abu Ubaidah dalam proses untuk menaikkan lagi line ini, sempadan ini, untuk makan lagi, sikit lagi, kemudian dia menemui resistance, dia menemui lawan lah, yang sukar untuk dilawan, maka dia minta bantuan daripada Omar dari Madinah, hantar reinforcement, hantar orang supaya kita boleh tolak garis ini lebih jauh lah. Dan memanglah orang Islam ada cita-cita untuk menawan Konstantinopel, iaitu Istanbul sekarang, dan itulah dia headquarters untuk Rom yang selalu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Headquarters lah. Itu dia untuk Rom belah timur. Biasanya bila dalam hadis-hadis sebut dalam hadis, Nabi bukan Rom Barat, iaitu Rom lah, Rom Roman tu, yang ada Itali semua tu, Portugal dan sebagainya. Nabi tengah merujuk kepada Konstantinopel kalau disebut dalam hadis, dan sahabat-sahabat pun. Jadi beberapa kali cubaan kan untuk menawan Konstantinopel yang gagal. Okay, sekarang ni kita ada zaman Omar, Abu Ubaidah sudah ada semangat untuk tolak sempadan ni, tapi akhirnya diminta bantuan dari Omar, dan Omar datang sendiri. Dia bawa tentera dan dia datang sendiri untuk melihat. Tapi bila Omar sampai, Omar bin Khattab, kita punya khalifah yang nombor 2 tu lepas Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bila Omar sampai, dia tengok kenapa kalian nampak macam tak sihat. Kemudian dia akan nampak bahawa sudah mula ada satu wabak. Dan waktu tu lagilah orang tak faham wabak tu berpunca daripada apa dan sebagainya. Tapi Omar terus bersiap, tanpa kiranya kita boleh anggap tanpa turun dari kuda ataupun untanya, terus bersiap, jom pergi, jom balik. Jadi Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ni, susah-susah dia hantar surat, hantar utusan untuk dapatkan bantuan. Tiba-tiba Omar kata kita nak balik. Jadi Abu Ubaidah jadi kecewa. Dia kata, atafiru min qadarillah. Engkau nak lari dari qadar Allah ke? Engkau nak lari dari takdir Allah ke? Abu Ubaidah sound Umar bin Khattab, khalifah waktu itu. Dan Omar pula jawab, "Naam, yes." Dia kata, "Nafiru min qadarillah ila qadarillah." Kami lari dari satu qadar Allah kepada qadar Allah yang lain, daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Yang bermaksud kita memang takkan boleh lari dari takdir, kan, daripada apa yang tertulis dari Allah, tetapi kita tak tahu apa yang Allah tulis. Kerja kita ialah berusaha, itulah dia maksud Omar. Jadi aku berusaha, bila aku nampak satu wabak, aku tak masuk dalam wabak itu supaya aku tak sakit. Jadi aku kena lari daripada wabak ini. Itulah maksud Omar. Abu Ubaidah sebenarnya agak kecewa, tapi mengikut riwayatnya ada seorang lagi sahabat Nabi yang juga dijamin syurga, kan. Kita cakap dialog 3 orang ni. Ada Omar kat situ, ada Abu Ubaidah, kemudian ada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf dia kata, aku pernah dengar Nabi kata apabila ada satu wabak dalam satu kawasan, maka orang dari kawasan itu tak patut keluar dan orang dari luar tak patut masuk. Itulah konsep kuarantin yang kita tengah buat sekarang, ataupun konsep tidak ada pergaulan, atau tidak ada merentas desa lah, tak boleh rentas desa pula, tak boleh rentas daerah lah, tak boleh rentas negeri lah, apatah lagi rentas negara. Dan ini semua ni saya takkan kata bahawa ini ialah ajaran Islam, kerana itu ialah kata-kata Nabi melihat kepada wabak-wabak yang sudah berlaku. Jadi ini ialah hasil ijtihad manusia sebenarnya. Maknanya manusia melihat bahawa bila ada wabak, tinggalkan je kampung tu, biar sampai wabak selesai, baru kita ada pergaulan sesama kita. Jadi apa yang Nabi cakap ialah apa yang pernah dibuat dulu-dulu. Dan untuk pengetahuan, kuarantin, daripada perkataan 40 sebenarnya. Dan dulu orang faham bahawa manusia patut di-isolate, di-quarantinkan selama 40 hari. Jadi quarantine come from the word
apa tu, kalau silap saya Latin kan, quadro maksudnya 4 kan. Quad tu maksudnya 4. Jadi 40 lah. 40 hari. Bila Omar balik, Abu Ubaidah kecewa, tapi apa dia nak buat? Omar dah ambil tindakan. Yang saya kata, kalaulah wabak tak jadi, maka benda apa sejarah akan berubah. Maksud saya ialah, katakanlah wabak ni tak ada dan Omar sampai, nescaya akan ada reinforcement yang kuat, ada apa tambahan bala tentera yang kuat, yang boleh tolak barisan sempadan, tolak lagi dan Anatolia, silap-silap Konstantinopel akan ditawan dengan lebih awal lagi. Tetapi seperti yang kita tahu, cubaan untuk menawan Konstantinopel akan berlaku lagi beberapa ratus tahun, sampailah ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang akan menawan Konstantinopel, dan Turki Osmaniyah lah, di bawah kerajaan Turki Osmaniyah perkara ini akan berlaku. Jadi bila Omar dah balik ke Madinah, Omar dengar makin ramai orang mati. Makin ramai orang mati di Jerusalem tu, di Amwas. Maka Omar tulis surat kepada Abu Ubaidah. Surat tu berisi, Abu Ubaidah, aku perlukan kau. Aku perlukan kau di sini. Abu Ubaidah, aku perlukan kau di sini. Maksudnya come here, sebab Abu Ubaidah seorang pegawai lah kiranya. Abu Ubaidah seorang pegawai, pegawai untuk Omar. Boleh? Okey. Bila Abu Ubaidah terima surat tu, dia cuma tersenyum sebab dia tahu apa niat Omar. Jadi dia tulis surat kepada Omar, dia kata, aku tahu apa yang kau mahu, tapi kau tahu aku takkan buat perkara tu. Jadi thanks but no thanks. Bila Omar dapat surat tu, Omar faham yang Abu Ubaidah faham tujuan dia. Banyak apa yang Omar nak ialah dia nak selamatkan Abu Ubaidah daripada tak wabak tu. Tapi Abu Ubaidah kata, aku tak boleh keluar dari tempat ni, aku kena bertanggungjawab atas batalion yang aku jaga ni. Jadi Omar menangis bila dapat surat tu sebab dia tahu, firasatnya lah, dia faham yang Abu Ubaidah ni tak lama ni, bila dia duduk dalam tempat wabak tu, akhirnya manusia akan mati. Menangis dia. Pegawai-pegawai kerajaan Omar yang lain tanya Omar, kenapa kau menangis? Abu Ubaidah dah mati ke? Omar kata bukan, tapi aku rasa dia akan mati. Dan betul lah firasat Omar, Abu Ubaidah akan mati dalam wabak ni. Dan Omar takkan lupakan Abu Ubaidah, Amir Ibn Jarrah. Takkan lupakan dia. Kerana dia beranggapan Abu Ubaidah ni orang yang sangat bagus dalam pentadbiran, dalam ketenteraan. Punyalah Omar yakin dengan kebolehan Abu Ubaidah, Omar lantik dia menggantikan Khalid Ibn Walid. Perkara pertama yang Omar buat apabila dia menjadi khalifah ialah dia tulis surat kepada mereka, waktu itu mereka di perang Yarmouk, untuk menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah. Dan ini bukan tindakan yang senang. Dan jangan lupa, Omar dah banyak kali dah sewaktu dia jadi timbalan khalifah untuk Abu Bakar dulu, dan banyak kali dah dia cakap ke Abu Bakar, lucutkan jawatan si Khalid. Tapi Abu Bakar kata, mana mungkin aku sarungkan satu pedang Allah yang sudah terhunus, Saifullahil Maslul. Itulah dia punya gelaran untuk Khalid Ibn Walid. Mana mungkin aku sarungkan pedang ni, Allah sahaja yang boleh sarungkan pedang. Itulah maksudnya. Tapi akhirnya Omar dengan beraninya, dengan ijtihadnya, dia tukar je. Khalid jadi askar biasa, tetapi Abu Ubaidah jadi ketua di hadapan Khalid. Yakinnya Omar dengan kebolehan Abu Ubaidah, sampaikan pada tahun 23 Hijrah. Masa Omar dah kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Antara Omar kata, apabila datang timbul isu siapa akan jadi pengganti setelah Omar kalau dia mati. Dan Omar dengan yakinnya dia kata, kalau Abu Ubaidah ada sekarang, tak ada masalah. Dialah khalifah yang akan menggantikan aku.
Tetapi Abu Ubaidah dah tak ada. Maksudnya kalau Abu Ubaidah, maknanya seperti yang saya sebut tadi, seolah-olah kita tengah belajar alternative history. Kalaulah ini tak berlaku, maka akan berlaku perkara-perkara ni. Jadi saya berani katakan, kalaulah wabak ta'un, amwas tidak berlaku pada tahun 18 Hijrah tu, maka besar kemungkinan khalifah kita yang nombor 3 ialah Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan bukan Uthman. Tapi disebabkan tak adanya Abu Ubaidah, Omar melantik 6 orang yang kita panggil ahli syura tu. Itu ahli mesyuarat lah kiranya. 6 orang untuk bermesyuarat dan menentukan siapa di kalangan mereka daripada 6 orang ni yang layak menjadi khalifah. Dan akhirnya Uthman yang jadi khalifah apabila menggantikan Omar Ibn Khattab. Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, dia mati meninggalkan 3 anak. Minta maaf, Abu Ubaidah mati setelah kebumikan 3 orang anak dan 2 orang isterinya. Maknanya Abu Ubaidah tak ada waris lah. Tak ada waris. Yang menggantikan Abu Ubaidah Ibn Jarrah ni, Amir Ibn Jarrah, ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal juga satu karakter, satu personality yang menarik, dan kita yakin dan yang kita tahu tentang special tentang Muaz bin Jabal ialah dialah yang, daripada dialah kita dapat banyak hadis tentang berlembut-lembut dengan orang lain. Di antaranya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal apabila Nabi nak hantar dia ke Yaman, Nabi kata kamu akan jumpa sekumpulan orang, kamu ajarlah dia tentang la ilaha illallah. Apabila mereka sudah tenang dalam la ilaha illallah, kamu ajar mereka tentang solat. Apabila mereka sudah okey dalam solat, kau ajarlah mereka tentang sedekah, tentang zakat. Nabi ajar dia step by step, take it easy. Kemudian Nabi tanya, kalau kamu tidak jumpa, kalau kamu, macam mana kamu akan berhukum? Dia kata, aku akan berhukum dengan kitab Allah. Kalau kamu tak jumpa jawapannya daripada kitab Allah, apa kamu akan buat? Muaz bin Jabal kata, aku akan tengok daripada sunnah engkau ya Rasulullah. Kalau engkau tak jumpa juga daripada sunnah aku, dia kata, aku akan beristihad dengan fikiran aku. Maka Nabi dalam riwayat disebut sebagai satu kebanggaan lah, ataupun satu persetujuan. Nabi kata, kau buat begitulah wahai Muaz. Bagus maksudnya. Daripada inilah, daripada perjalanan Nabi pegang unta Muaz bin Jabal waktu nak hantar dia ke Yaman, Nabi seolah-olah macam nak hantar Muaz ni sampai ke bus stop lah, kan, sampai ke bus stand, sampai nak lepaskan dia naik bas lah kiranya kalau dalam ataupun airport kan. Jadi Nabi ikut dia, Nabi pegang tali unta dia, ikut dia sampai ke perbatasan nak lepaskan dia. Dan banyak nasihat Nabi bagi kepada Muaz bin Jabal, di antaranya ialah permudahkan, jangan persulitkan, beri kabar gembira, jangan kamu takut-takutkan orang. Muaz bin Jabal. Dan inilah Muaz bin Jabal yang Nabi pernah kata, ini la uhibbuk, sesungguhnya aku sayang pada engkau. Dan Nabi tak pernah sebut kepada satu manusia, lelaki lah, sahabat-sahabat lelakinya, yang aku sayang kepada engkau. Biasanya semua jenis sayang, semua jenis love yang Nabi express berunsur umum. Aku sayang kamu semua, aku sayang kepada Ansar, aku sayang Muhajir. Tetapi Muaz bin Jabal, dia dapat I love you directly daripada Nabi SAW. Muaz bin Jabal juga akan mati dalam wabak ini, wabak Amwas ni. Dan Khalid ibn Walid akan mati 3 tahun lepas wabak ni. Tapi setelah dia kebumikan nak dekat 40 orang daripada anak-anaknya. Mungkin anak dan cucu, tapi saya rasa anak-anak. Dan Khalid disebut sebagai orang yang sangat ramai anak. Khalid ibn Walid. Orang panggil dia Abu Sulaiman. Sebab nama anak sulung lelakinya ialah Sulaiman. Abu Sulaiman Khalid ibn Walid. So Khalid seolah-olah wabak ini, tujuan wabak ini, ya Allah Maha tahu, seolah-olah hikmah wabak ini ialah supaya matinya semua anak Khalid bin Walid. Sebab kalau adalah anak Khalid yang akan sambung legasi dia, takut-takut akan ada pertembungan dengan orang lain yang patutnya jadi panglima perang dan sebagainya. Sebab dia anak panglima perang. Wallahu alam, 40 orang anak Khalid akan mati dalam wabak ini, mengikut satu riwayat. Apabila Muaz bin Jabal sebagai ketua menggantikan tadi Abu Ubaidah, kemudian Muaz
Bila Muaz pula mati, mati syahid dalam wabak ini, rupa-rupanya dua ketua ni, Abu Ubaidah dengan Muaz, yang menjaga area Palestin Amwas ni, rupa-rupanya mereka bersifat agak pasif dalam menghadapi wabak. Maknanya tak banyak ijtihad, cuma banyak berserah, banyak pasrah. Kerana ada hadis bahawa orang yang mati dalam wabak, dia mati syahid. Maka mereka mengharapkan syahid. Jadi tak banyaklah usaha mereka secara umum. Tak banyaklah ijtihad mereka. Jadi mereka bersifat pasif tanpa apa-apa tindakan sebenarnya. Okay? Cuma duduk kat tempat wabak, jangan campur dengan orang yang sihat, dan orang yang sihat jangan bagi masuk dalam kawasan wabak. Itu sahaja. Apabila tampuk pemerintahan area tu jatuh ke tangan Amru ibnu Al-As, ini satu lagi personality yang menarik. Kalaulah kita boleh buat satu kuliah tentang Amru saja, it'll be very interesting. Dia satu sosok yang sangat menarik. Dia masuk Islam di tangan Najasyi. Ini semua kita belajar dalam kelas-kelas sirah kita. Ya, dia masuk Islam dengan Najasyi, dan menariknya dia dengan anaknya, iaitu dia nama dia Amru ibnu Al-As, anaknya nama Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Beza dia dengan anaknya ialah lebih kurang 10 atau 11 tahun. Menunjukkan betapa awalnya dia kahwin, ya, sampai dia dapat anak. Jadi maknanya dia kahwin mungkin umur 10 atau 11 tahun, dia dapat anak. Sekarang anak dia pun dah masuk umur, Amru umur 20 tahun, anaknya sudah berumur 10 tahun. Itulah beza umur dengan mereka sangat dekat. Dan dia sangat rapat dengan anaknya, iaitu Abdullah ibn Amru. Nanti saya cerita sikit tentang dia dengan anaknya. Tapi bila Amru ibn Al-As menggantikan tampuk pemerintahan ni, mengambil tampuk pemerintahan, dia mula beristihad. Sebab dia bukan orang, Amru ibnu Al-As bukan seorang pendeta. Dia bukan orang masjid lah kiranya, dalam erti kata yang kita faham. Bukan untuk merendahkan. Tetapi dia seorang diplomat. Maksudnya dia seorang negarawan. Fikirannya lebih luas. Dan dia lebih berani dalam membuat ijtihad. Contohnya dalam satu peperangan, waktu tu Amru baru je masuk Islam 3 bulan. Dalam satu peperangan Nabi hantar dia, radhiyallahu anhu. Dalam peperangan tu dia jadi ketua, dan dia bangun pagi, dia bangun subuh dalam keadaan berjunub. Jadi sepatutnya junub ni kena mandi. Tapi sebab sejuk sangat waktu tu, dia bertayamum saja, kemudian dia jadi imam. Makmum yang ikut dia jadi sangat resah. Boleh ke macam ni? Main sejuk je, sejuk engkau tayamum. Orang tak pernah buat benda ni. Maka bila balik ke Madinah, mereka komplain kepada Nabi SAW, dan Nabi panggil dia, dan Nabi tanya why. Dan Amru dengan relax dia kata, sebab aku tak mau bunuh diri aku, ya Rasulullah. Waktu tu sejuk sangat. Bukankah Allah cakap dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Maksudnya aku tak nak bunuh diri aku. Jadi sebab itulah aku tayamum je, dan Nabi senyum sahaja melihat ijtihad Amru ibnu Al-As. Jadi dalam hal ini, setelah dia dah lebih senior, sekarang ni Nabi dah wafat lebih kurang 7 tahun dah, senior dah Amru ibn Al-As ni, dia berjihad. Dia kata apa, jom kita bawa orang yang sihat-sihat ni, yang lain tu kita tinggalkan, orang tengah mati dan sebagainya, kita naik ke atas bukit, kita tinggalkan area ni, dan waktu dia nak buat untuk angkat, untuk move, mungkin beratus-ratus atau beribu orang ni naik ke atas bukit lah, maksudnya tinggalkan kawasan tu, dia ada penentangan daripada pengikut dia. Jangan lupa, dalam pengikut ni ada yang sahabat yang lebih senior dari dia, tapi cumanya sebab dia pandai maka dia jadi pentadbir atau pemimpin. Maka ada satu orang nama dia Abu Wasilah Al-Huzali. Dia lebih senior dalam Islam berbanding dengan Amru ibn Al-As. Dia marah. Dia kata, kenapa nak main pindah-pindah ni? Duduk sini je. Orang yang lebih senior dari engkau, contohnya Abu Ubaidah pun tak bagi tujuan, tak bagi pun tindakan macam ni, ataupun tak buat pun keputusan macam ni.
Orang lebih senior dari kau, Muaz bin Jabal pun tak buat benda macam ni. Kenapa kau nak buat? Kau ingat kau lebih pandai? Gitulah agaknya dialog yang berlaku. Jadi Abu Wasilah ni kata, no way, kita duduk sini je. Tapi, dan punyalah mereka bertekak sampai Abu Wasilah kata apa? Hinanya kau lebih hina daripada keldai. Sebab nak tunjukkan dia marah sangat lah tu. Kau lebih hina dari keldai. Amru ibnu al-As kata, aku boleh jawab apa yang engkau cakap, tapi aku tak nak. Ikut saja, semua orang ikut cakap aku, jom kita pergi naik bukit dulu. Dan rupanya tindakan Amru ibnu al-As sangat tepat. Sebab orang yang naik atas bukit tu semua nanti akan lebih sihat dan akan hidup selepas wabak, dan orang yang kat bawah-bawah ni akan mati. Dan mengikut riwayatnya, wabak ni kalau bila dikaji oleh pengkaji moden, dia kata wabak ini datang daripada bubonic plague yang dibawa oleh tikus lah kiranya. Nama kuman tu ialah Yersinia pestis. Nama macam kutu tu lah. Jadi dibawa oleh tikus. Jadi betul lah apa tindakan Amru ni. Dia bawa manusia ni semua jauh daripada area yang ada tikus tu. Dari sampai bawa ke tempat lain dengan harapan wabak ni slowly betul lah apa yang Amru ibnu al-As buat. Apabila tindakan Amru ni sampai ke pengetahuan Umar ibn Khattab di Madinah, dia setuju dan dia tak cakap apa-apa. Maknanya ijtihad Amru ini valid. Okey. Kerana ini hal-hal dunia kan, kita kena buat ijtihad. Dan begitulah. Jadi begitulah cara sepatutnya kita belajar sejarah. Ya, maksudnya kita belajar beberapa peristiwa dan kita lihat sebelum, semasa dan selepas. Dan tengok apa pelajaran kita boleh belajar. Contohnya pelajaran yang kita dapat daripada ini. Tapi sebelum tu mungkin saya ambil kesempatan untuk berkongsi dengan kawan-kawan yang tengah dengar ni. Bagi siapa yang minat untuk belajar sirah dengan cara macam ni, dengan cara yang agak, saya katakan agak logical lah, tanpa banyak lontaran nama. Kalaupun ada lontaran nama, kalaupun ada lontaran tahun, dia mesti ada kaitan dengan apa yang kita sudah faham. Sebab belajar ni kena daripada apa yang kita faham kepada benda yang lebih kita tak faham, dan kita bina atas kefahaman yang kita sudah ada. Bukanlah longgokkan maklumat sampai kita rasa banyaknya nak hafal. Bukan. Belajar ni bukan tentang hafal, tetapi tentang faham, dan faham bermula dengan apa yang kita sudah faham dan kita bina atas kefahaman tu. Ya. Jadi kita ada buat kursus, tim kami, tim geng sirah. Kalau siapa yang rajin nak check dalam Facebook, tengok tulisan-tulisan kami ataupun video-video pendek, video panjang, video ultra panjang pun ada. Tengoklah hashtag geng sirah, akan dapatlah semua tulisan, video dan lain-lain. Dan siapa yang berminat untuk belajar sirah secara intensif, secara walaupun ada relax je, tapi secara macam lebih serius lah, bukan daripada macam surau masjid kan, kadang-kadang kita pergi kadang tak hadir. Baca buku memang bukan kadang-kadang, hampir setiap masa kita tak akan habis baca buku sejarah. Contohnya kita baca buku sejarah Bani Umayyah ke, Bani Abbasiyah ke, Abbas ke, ataupun sirah Nabi ke. Saya yakin ramai di kalangan kita kat rumah ada je buku sejarah. Tapi saya sendiri pun tak habis baca buku sejarah dengan hanya baca. Tapi bila saya ikuti kursus, barulah saya habis baca, siap dengan nota dan sebagainya. Jadi saya dah siapkan buku nota supaya orang boleh tulis conteng atas buku nota tu. Ya, dia nota bantuan sebenarnya, nota kuliah. Jadi ada buku dan ada pelajaran kita ialah 40 jam lebih kurang selama insya-Allah 25 kelas. Kita akan jumpa Isnin sampai ke Jumaat. Secara maya macam ni, Isnin sampai Jumaat, pukul 9 malam sampai 10.30 ataupun 10 suku. Tengok keadaan. Ya, sejam setengah setiap malam, Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad kita cuti selama 25, kiranya 5 minggu lah. 25 hari, 25 malam. Dan semua ini dirakam dengan baik dan akan diberikan hanya kepada student-student yang berdaftar. Inilah satu kursus berbayar lah untuk pengetahuan. Jadi kalau nak tengok iklan yang ada, kita akan belajar daripada awal kelahiran Nabi sampai ke kewafatan Nabi SAW. Dan daripada itu kita akan belajar sikit tentang apa yang jadi lepas Nabi wafat,
apa kaitannya, dan nama-nama yang akan disebut akan diberikan akan diberikan maksud, akan diberikan makna. Jadi kalau kita sebut Amru ibn al-As, kita akan teringat something. Oh, dia ni ke yang dia dengan umur dia dengan anak sangat rapat tu. Oh, dia ni lah yang mengetuai waktu wabak tu, yang dia buat istihad dan istihad dia tu benar kan. Dia lah orangnya yang dikena sound dengan kawan dia, tapi dia tetap juga buat apa yang dia fikir betul. Kerana dia orang yang pandai. Begitulah lebih kurang Amru ibn al-As punya cerita contohnya kan. Jadi siapa yang berminat boleh tengok dekat ruangan komen, ataupun mungkin tim media kita dah memang ada letakkan iklan poster sekarang ini ya. Jangan lupa hubungi kami, hubungi saya, mungkin hubungi beberapa nama yang akan tertera di poster tu, insya-Allah. Jadi kesimpulan daripada cerita wabak kita ni ialah ijtihad sangat penting. Bukan semua perkara seperti yang Muaz bin Jabal belajarkan, apabila tak jumpa sesuatu perkara daripada kitab Allah, maka carilah dalam sunnah Nabi. Kalau kau tak jumpa dalam sunnah Nabi, apa? Kau berijtihad. Muaz punya jawapan, berijtihad. Jadi apa yang negara kita tengah buat sekarang ialah ijtihad, membuat membuat kesimpulan perubatan kesihatan, public health, apakah tindakan yang terbaik setelah meneliti semua possibility, semua kemungkinan. Kita sebagai rakyat memang senang untuk kita kata apalah SOP ke laut lah, apalah gini, apalah tukar-tukar dan sebagainya. Sebenarnya mereka juga pening kepala untuk membuat satu jawapan. Jadi kalaulah kita hidup di zaman ini, zaman pandemik 18 Hijrah dulu, 1400 tahun dulu, mungkin kita salah seorang rakyat yang tak puas hati. Apalah Muaz bin Jabal lambat sangat buat keputusan, apalah Abu Ubaidah, apalah Umar bin Khattab tak buat satu keputusan yang lebih power untuk selesaikan masalah. Sebab apa? 20,000 orang mati dalam tahun Amwas. Orang Islam campur dengan beberapa orang Kristian. 20,000 orang mati. Kiranya mereka mati di tangan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Jadi ingat, senang ke dia nak jawab? Macam mana nak jawab ni? Apa yang benda terbaik untuk dibuat? Waktu itu semua orang bingung sebenarnya. Dan benda yang sama tengah berlaku sekarang. Kita semua bingung. Apabila kita sudah dapat vaksin yang elok, tiba-tiba datang pula strain yang dipanggil variant virus yang lebih kuat pula daripada Afrika Selatan. Hari itu daripada UK, sekarang cerita daripada India. Jadi benda ni memang bukan perkara senang. Berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dan kita dah memang lebih standar sekarang belajar daripada sirah. Jadi orang yang belajar dari sirah, dia akan jadi lebih, saya rasa, lebih tenang, dan dia boleh mengambil iktibar, mengambil tauladan daripada apa yang pernah berlaku. Sekurang-kurangnya lah tauladan yang dia boleh ambil ialah apa? Ketenangan. Bahawa dulu pun orang berijtihad dan salah. Apalah sangat orang zaman sekarang berijtihad dan salah. Gitulah lebih kurang. Wallahu alam. Terima kasih atas masa yang diberikan. Saya memang enjoy menceritakan tentang cerita-cerita yang saya ceritakan ni. Semoga kita boleh bersamalah dalam journey belajar. Ada juga kursus pendek yang ditawarkan, iaitu saya akan membincangkan 3 sahabat Nabi, iaitu Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, Abdul Rahman bin Auf. Semua nama ni saya sebut hari ni, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'id ibn Zaid. Itu ketiga-tiga orang ni manusia yang tergolong daripada 10 orang yang dijamin syurga, tetapi jarang dibincangkan. Sebab kita selalu bincangkan Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Kemudian yang 6 orang tu kurang dibincangkan, antaranya Zubair, Talhah, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Sa'id ibn Zaid. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam kursus pendek kita 3 hari. 3 nama ni, 3 tokoh ni, sejam setengah untuk setiap orang. Wallahu alam. Semoga kita jumpa dalam perjalanan-perjalanan yang lain, jumpa dalam kelas-kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.